Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Malaysia dikorbankan China? Sabar. Perdana Menteri kita Anwar kata, tidak perlu bimbang. Kuala Lumpur, rakyat tidak perlu bimbang atau takut dengan penguasaan China dari segi ekonomi, ketenteraan, dan teknologi. Karena Malaysia mempunyai pendirian neutral atau berkecuali dalam menentukan hala tuju negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, propaganda dan naratif yang diwujudkan sesetengah pihak harus disangkal kerana keazaman Malaysia untuk menjalinkan kerjasama ekonomi bukan sahaja dengan China, malah negara-negara lain. Ujarnya, kerjasama bersama China melangkaui perdagangan dan pelaburan apabila pandangan mengenai isu semasa telah dibincangkan bagi manfaat kedua-dua buah negara. Orang kata, Malaysia adalah sebuah negara yang ekonominya semakin berkembang. Jangan biarkan China menyalahgunakan, mendapat keistimewaan atau memeras ugut negara. Saya kata tidak. Sebaliknya, kami, Malaysia dan China, ingin mendapat manfaat daripada satu sama lain, ingin belajar daripada satu sama lain, kedua-dua pihak mendapat keuntungan, dan daripada kerjasama ini kami dapat membantu rakyat, baik Malaysia maupun China. Kebimbangan kita hari ini adalah masa depan anak-anak kita, kualiti pendidikan, kemudahan melalui TVET, melalui kecerdasan buatan, AI, dan digital. Semua isu ini kita bincangkan bersama dengan China, katanya ketika berucap dalam majlis makan tengah hari Komuniti Perniagaan China dan Malaysia di sini hari ini. Tambah Anwar, sikap pimpinan China yang sangat mesra, berbudi bahasa, penuh hormat menghormati, dan memahami perbezaan budaya adalah sangat berbeza seperti yang digambarkan di tempat lain. Malah kata Anwar, sepanjang perbincangan berjam-jam lamanya dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, tidak terlangsung kelihatan sombong, bersikap merendah-rendahkan atau ultimatum. Walaupun ada isu menjadi perbalahan, tetapi kita berbincang sebagai rekan kongsi yang sama rata. Sebab itu, saya ingin menggunakan peluang ini untuk meredakan kebimbangan orang lain, lebih-lebih lagi rakyat Malaysia. Dalam kebanyakan perjumpaan saya dengan ramai rekan di luar negara, terutamanya Barat, soalan asas yang ditanya ialah sama ada hubungan komprehensif dan strategik dua hala yang dipertingkatkan bersama China akan mengorbankan Malaysia sebagai sebuah negara kecil. Saya telah beri jaminan kepada mereka berdasarkan sejarah terdahulu dari zaman Maharaja di China dan Sultan di Melaka. Tetapi mereka yang wujudkan naratif ini menolak, malah bertubi-tubi soalan dan propaganda lain dibangkitkan, ujarnya. Nah, jadi apa kata kalian? Adakah keputusan Perdana Menteri ini satu keputusan yang akan membawa hala tuju yang lebih besar kepada negara kita? Ataupun sebaliknya? Utarakan pendapat Anda semua di ruangan komen. Terima kasih. Keterbukaan dan ketegasan. Ini adalah antara ciri-ciri yang kita perlu untuk memastikan negara kita kekal stabil. Manakala pengampu atau penjilat adalah antara jenis-jenis orang yang bagi saya hanya merugikan untuk kita. Orang-orang seperti ini, mereka hanya akan mementingkan diri mereka sendiri
dan hanya fokus untuk kebaikan mereka sendiri semata-mata dan tidak kisah terhadap orang sekeliling mereka. Apakah pendapat Anda tentang perkara ini? Melalui satu penulisan yang telah ditulis oleh Dr. Muhammad Fitri Muhammad Yusuf, pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhadapan pelbagai cabaran kompleks memerlukan pendekatan bijaksana. Dalam konteks domestik, 3 isu menonjol, yaitu pelaksanaan semangat perjanjian Malaysia 1963 MA 63, serta usaha mengembalikan hak Sarawak dan Sabah, cadangan mengembalikan 20% cukai kepada kerajaan negeri dan pengapungan harga diesel dan subsidi bersasar. Suara tuntutan hak dakwaan terhakis sejak pembentukan Malaysia dalam MA 63 seperti immigration, pendidikan, kuasa perundangan, peruntukan kewangan, kerajaan tempatan, dan kawalan hasil bumi seperti minyak serta gas semakin lantang beberapa tahun ini. Ia tentunya memberikan cabaran kepada Perdana Menteri, terutama bagaimana memenuhi tuntutan itu tanpa mengganggu keseimbangan kuasa dalam persekutuan. Anwar perlu menunjukkan komitmen nyata dalam mengembalikan hak terbabit melalui tindakan konkret. Jika dilihat dari segi keterbukaan, Perdana Menteri membuka pintu rundingan dan dialog. Agenda mengembalikan semangat MA 63 dipersetujui bersama antara kerajaan persekutuan dengan Sarawak serta beberapa perkara yang boleh dilakukan segera seperti pertampahan peruntukan kewangan. Kemajuan dalam rundingan menunjukkan perkembangan sihat, tetapi beberapa perkara seperti pendidikan dan agihan hasil petroleum perlu diselesaikan. Sekiranya isu ini tidak ditangani dengan baik, ia boleh dilihat kelemahan dalam kawalan pentadbiran sekaligus mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, kejayaan Sarawak dan Sabah itu menghasilkan momentum kepada negeri lain mengemukakan tuntutan. Pulau Pinang misalnya mencadangkan kepada Anwar yang juga Menteri Kewangan untuk mengembalikan 20% cukai seperti mana yang pernah dipohon oleh kerajaan Johor. Malah Sabah mencadangkan agar 40% hasil cukai dikembalikan kepada kerajaan negeri. Pemimpin kerajaan negeri berpandangan berhak mendapat pulangan lebih besar daripada hasil cukai dikutip kerajaan persekutuan untuk menampung pembangunan infrastruktur. Sudah tentu ini menimbulkan cabaran kepada Perdana Menteri untuk mencari jalan tengah yang dapat memuaskan kehendak negeri tanpa menjejaskan kestabilan fiskal negara. Tuntutan kewangan semakin meningkat. Perdana Menteri berusaha mendengar dan merunding, tetapi penyelesaian akhir memuaskan semua pihak masih belum tercapai. Jika tuntutan ini tidak ditangani, ia boleh mencerminkan ketidakmampuan pentadbiran mengawal tuntutan kewangan semakin meningkat daripada negeri. Tuntutan kewangan semakin meningkat ini juga boleh dilihat antara faktor menyumbang kepada pelaksanaan subsidi bersasar petrol bermula pengapungan harga diesel. Walaupun tidak populer, penyasaran subsidi bersifat strategik dan signifikan dalam usaha mengurangkan ketirisan sekaligus memastikan ia sampai kepada golongan benar-benar memerlukan, manakala penjimatan pula boleh digunakan untuk tujuan seperti menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Namun, cabaran utama adalah bagaimana mengurangkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan menengah yang mungkin terkesan daripada kesan limpahan akibat kenaikan harga bahan api. Keterbukaan pentadbiran pendidikan menteri dalam pelaksanaan subsidi bersasar boleh dilihat dari segi usaha kerajaan mengadakan sesi penerangan dan dialog dengan pelbagai pihak berkepentingan. Malangnya, ada pihak tertentu sengaja memutarbelitkan fakta hingga menimbulkan kegusaran rakyat. Justru jika hal ini tidak diurus dengan baik, ia boleh dilihat sebagai kegagalan dalam mengawal pelaksanaan dasar berimpak tinggi. Daripada analisis ketiga-tiga isu ini, terdapat petunjuk pentadbiran Perdana Menteri berhadapan cabaran agak getir menyelamatkan negara di belenggu hutang sekitar 1,5 triliun juta ringgit.
Namun, keterbukaan pentadbiran dapat dilihat melalui usaha berunding dan mendengar pandangan berbagai pihak, tetapi ia perlu disertai tindakan konkret dan hasil memuaskan untuk mengelakkan kerajaan dilihat hilang kawalan. Perdana Menteri perlu menunjukkan kepemimpinan tegas dan berwawasan, tetapi memastikan tindakan diambil berteraskan keadilan dan kemampuan untuk mengelakkan ketidakstabilan jangka panjang. Realitinya, dalam dunia politik dinamik, keupayaan mengadaptasi dan mengurus perubahan dengan sikap adalah kunci kepada kejayaan pemimpin. Penulis adalah pencerah kanan Pemikiran Kritis dan Kreatif College Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur. Sehebat manapun atau secanggih manapun mesin-mesin yang ada di dunia ini, ataupun artificial intelligence yang semakin meleluasa pada zaman yang moden ini, semua itu tidaklah berguna jika pengendali atau kaki tangan yang mengendalikannya tidak menjunjung nilai integriti yang tinggi. Walau canggih manapun, tetapi jika orang itu pemikirannya, jati dirinya tidak secanggih teknologi, maka teknologi itu adalah sia-sia. Betulkah atau tidak? Apakah pendapat Anda semua? Peringatan Ketua Persuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, walaupun sedih, kebenarannya tidak boleh disangkal karena hakikatnya manusia mengawal dan menentukan proses dilakukan mesin, bukan sebaliknya. Mesin pengimbas mempunyai limitasi dan had pemantauan, sedangkan kelicikan pemberi serta penerima rasuah, terutamanya sindiket, boleh mengakali kecerdasan sesuatu teknologi. Malah perbuatan rasuah boleh dilakukan bila-bila masa saja, termasuk di luar waktu bertugas, tidak dapat dijangkau sesuatu sistem digital, bahkan ada saja kelompongan oleh yang boleh dieksploitasi penjenayah untuk sesuatu transaksi rasuah. Hakikatnya, sistem canggih dan teknologi maju sudah lama digunakan di negara ini, tetapi kes rasuah berulang dengan terbaru. Wang tunai RM4,4 juta dirampas SPRM daripada 11 pegawai kastam Diraja Malaysia (KDRM) dikaitkan sindiket kontena terbang. Kes rasuah membabitkan ketirisan duty kastam itu dianggarkan berjumlah 3,5 bilion ringgit Malaysia berlaku di Pelabuhan Klang, sekaligus membawa penahanan 6 individu, yaitu pengarah, pekerja syarikat, seorang randa dan kekasihnya. Pada Mac lalu, 34 anggota dan pegawai JKDM bersekongkol dengan sindiket penyelundupan, pengimportan, dan penjualan arak serta rokok seludup membabitkan ketirisan hasil cukai RM2 bilion. Ditahan SPRM dalam Ops Samba 2.0. Ini tidak termasuk rasuah membabitkan puluhan ribu ringgit saja. Dengan seorang dua kaki tangan kastam didakwa setiap kes, hingga tidak heranlah jabatan itu menduduki tangga ketiga selepas Immigration dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebagai agensi penguat kuasa paling banyak aduan isu salah laku integriti diterima Suruhanjaya Integriti Agensi Pengangkutan EAIC pada tahun ini. Malah satu kes membabitkan kastam turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, melahirkan rasa sedih dan terkesan dengan salah guna kuasa dilaporkan berlaku di bahagian kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang, sehingga negara menanggung kerugian hampir 2 bilion ringgit. Justru kerajaan boleh memperkenalkan pelbagai mekanisme baharu, termasuk memendekkan tempoh penugasan dan penempatan bagi penjawatan kritikal untuk mengurangkan pengaruh dan hubungan mungkin terbentuk
tetapi benteng utama masih tetap sikap amanah dan integriti kaki tangan serta pegawai agensi pungut kuasa termasuk custom. Malah usaha menghalang daripada seseorang dirasuk, godaan sindiket dan tarikan kemewahan juga tidak boleh dilaksanakan secara individu. Sebaliknya, program pembentukan ketahanan jiwa perlu berlaku dengan kolektif. Selain dimanfaatkan pendekatan agama dan kerohanian untuk membina jati diri anggota dan pegawai yang membenci rasuah, kerajaan boleh mencontohi mekanisme digunakan di negara seperti Singapura yang customnya dikategorikan sebagai paling rendah risiko rasuah untuk perniagaan oleh Global Enabling Trade Report (GETR) sebelum ini. Pada masa yang sama, kaki tangan terbukti amanah dan berintegriti pula perlu diberikan kredit, sekaligus dapat memastikan motivasi serta semangat kerja tidak luntur disebabkan setitik nilai yang merosakkan image custom keseluruhan.